Objektif utama kejadian laut merupakan kepentingan ekosistemnya dalam kehidupan manusia. Yang pertama ialah melalui sumber makanan. Berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat 96, Allah menyatakan bahawa halal bagi umat Islam mengkonsumi hidupan laut sebagai sumber makanan. Berdasarkan kitab Abu Daud bahawa laut itu suci airnya dan halal bangkalnya. Tabrani menyatakan bahawa ikan yang diburu dari laut bermanfaat sewaktu dalam perjalanan maupun di rumah, baik untuk dikonsumi maupun disimpan. Justru, pentingnya ekosistem laut bagi manusia sebagai sumber makanan yang sememangnya berkhasiat bagi pertumbuhan tubuh. Berdasarkan perspektif sains pula, ekosistem laut amat penting dalam kehidupan kerana ia merupakan sumber protein utama kepada lebih 50% penduduk di kebanyakan negara. Contohnya, ikan sardin dan sotong merupakan sumber protein yang mempunyai banyak khasiat. Kandungan khasiatnya boleh dilihat seperti yang dipaparkan dalam skrin. Lautan tidak asing lagi dikaitkan dengan sumber perdagangan bagi manusia, terutama para nelayan. Imam Al-Nawawi menyatakan bahawa jika ia termasuk haiwan yang bermanfaat kepada manusia, maka menjualnya adalah sah dan duit jualannya juga halal. Menurut Syihab pula, ulama terdahulu membatasi pengertian kata hilyah pada mutiara dan karang laut yang hanya ditemukan di laut. Walaupun pendapat ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan penerokaan manusia sehingga kini, namun dapat disimpulkan bahawa Allah menciptakan khazanah bumi sebagai perhiasan yang dapat diguna pakai sebagai medium perdagangan. Mengikut pandangan saintifik, laut membekalkan pendapatan kepada 3 bilion orang melalui sumber perdagangan. Antaranya, Laut Selat Melaka, Laut Cina Selatan dan Lautan Hindi yang saling berkait kerana berlakunya perdagangan berkenaan laluan lautan. Kemudian, ia juga telah dibuktikan bahawa laut telah membekalkan 57 juta pekerjaan kepada industri perikanan dan mutiara yang mempunyai nilai sebanyak 100 juta dalam aspek perdagangan. Pengangkutan air tidak akan wujud dengan ketiadaan laut atau sungai sebagai sumber pengangkutannya. Menurut Quraisy Shihab, Allah memberi ilham kepada hamba-Nya agar dapat membina kapal yang dapat mengharungi lautan bagi memanfaati nikmat yang diberikan, iaitu mencari rezeki. Sebagaimana dengan surah Al-Jathiyah ayat 12, umat Islam hendaklah sentiasa mensyukuri nikmat laut yang tidak terhitung banyaknya yang mampu memudahkan kehidupan seharian mereka. Seterusnya, dari perspektif sains pula, laut menyumbang kepada aktiviti pengangkutan melalui kapal seperti pengangkutan kargo, kontena dan lain lagi. Tambahan pula, kapal-kapal telah mengangkut lebih 10 bilion tan kontena dan kargo, membuktikan laut sebagai sumber pengangkutan. Seterusnya, beralih ke objektif kedua, laut dalam, yang akan membincangkan tentang kejadian ombak di dalam laut, kegelapan laut dalam yang amat gelap dan hidupan laut dalam dan ciri adaptasi. Kejadian ombak di dalam laut. Ayat daripada surah An-Nur ini ada menceritakan berkenaan kewujudan gelombang laut. Menurut National Geographic, gelombang dalaman laut ini biasanya disebabkan oleh lapisan air yang paling bawah ditolak melanggar sebarang halangan bawah air yang cetek seperti rambu batu. Keadaan yang berlaku ini lebih kurang sama dengan kejadian ombak laut yang berlaku di permukaan air. Maka keadaan ini bertepatan dengan maksud daripada ayat ke-40 surah An-Nur tersebut, di mana ayat tersebut ada menyatakan bahawa terdapat lapisan ombak yang berlaku di bawah laut. Berdasarkan perspektif sains, ombak di laut dalam terhasil kerana perbezaan ketumpatan dan daya graviti. Ombak ini tidak mampu dilihat dengan mata kasar tetapi boleh dikesan dengan bacaan suhu dan kadar garam di sesuatu tempat. Seterusnya, tentang kegelapan laut dalam. Apa yang dinyatakan dalam surah An-Nur ini juga sebenarnya amat tepat dengan penemuan ilmu kelautan. Al-Quran menyatakan dengan terperinci berkenaan lapisan kegelapan air bawah laut yang gelap gelita. Menurut Norman, manusia tidak mengetahui berkenaan keadaan laut dalam ini sehinggalah pada tahun 1934 di mana Otis Barton dan William Beebe menyelam dengan kedalaman sehingga 900 meter dengan menggunakan alat seperti kapal selam. Ini menunjukkan bahawa penerangan berkenaan kejadian alam yang tidak terjangkau oleh pengetahuan manusia sebelum ini telah lama diceritakan dalam kitab suci Al-Quran.
Berdasarkan perspektif sains pula, laut dalam sangat gelap kerana spektrum cahaya terbias dan terserap ke lautan. Warna biru yang mempunyai gelombang warna yang paling pendek tidak mudah terserap ke lautan. Jadi laut dalam kelihatan gelap kebiru-biruan. Akhir sekali, kehidupan dalam laut dalam yang jarang dijumpai. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 142, maka dia, Yunus, ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Menurut Afra, ikan yang menelan Nabi Yunus dipercayai adalah seekor ikan paus. Oleh disebabkan saiz dan tinggi ikan paus yang berukuran besar ini, kebanyakan ikan paus tinggal di laut dalam. Hal ini menyebabkan haiwan ini jarang dijumpai dan mempunyai keunikan tersendiri. Akhir sekali, berdasarkan kajian saintifik, kehidupan laut dalam mempunyai keunikan dan ciri adaptasi tersendiri. Hal ini demikian kerana mereka perlu menyesuaikan diri dengan kondisi ekstrim laut dalam. Antara contoh hidupan laut dalam dan ciri adaptasi mereka adalah seperti yang dipaparkan di slide. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa kajian saintifik telah mendukung apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran, iaitu kegelapan laut dalam, ombak di laut dalam dan kehidupan yang jarang ditemui. Saya teruskan dengan objektif yang terakhir, iaitu mengkaji kepentingan ekosistem laut dalam kehidupan. Saya akan menerangkan tentang beberapa fenomena yang berlaku di lautan dari perspektif Al-Quran. Fenomena yang pertama ialah pertumbuhan dua lautan berbeza. Berdasarkan surah Ar-Rahman ayat ke-19 hingga 20, Allah berfirman dalam ayat-ayat ini bahawa di laut terdapat halangan yang memisahkan supaya kedua jenis lautan tidak bercampur. Di dalam tafsir Ibn Katsir yang telah saya paparkan di paparan skrin, terdapat penerangan tentang perihal ini. Fenomena dua lautan bertemu tetapi tidak bercampur boleh dilihat di Laut Mediterranean dan Laut Atlantik. Apabila kedua-dua lautan ini bertemu, akan wujudnya satu pemisah yang menghalang kedua-dua lautan ini daripada bercampur disebabkan ketumpatan yang berbeza. Laut Mediterranean yang lebih suam dan lebih masin adalah lebih tumpat berbanding Laut Atlantik yang lebih sejuk. Apabila hal ini berlaku, Laut Mediterranean akan bergerak beratus kilometer ke dalam Atlantik sebanyak 1000 meter bawah Atlantik. Seterusnya, tentang kewujudan sungai dalam lautan. Fenomena ini dapat diolah melalui surah Al-Furqan ayat ke-53, di mana Allah menciptakan dua jenis air, iaitu air laut dan di dalamnya terdapat sungai. Mereka tidak bercampur walaupun keduanya adalah air. Kejadian ini juga berlaku kerana terdapatnya lapisan dan batasan antara masing-masing. Antara faktor berlakunya fenomena ini adalah kerana kandungan sedimen yang tinggi. Hal ini berlaku kerana di kawasan lurah telah menjadi tempat pengumpulan sedimen-sedimen seperti pohon mati dan tanah liat. Hal ini akan meningkatkan ketumpatan di dalam kawasan lurah. Faktor yang kedua adalah suhu. Suhu di dalam kawasan lurah adalah lebih sejuk kerana lebih dalam. Hal ini juga akan meningkatkan ketumpatan di dalam kawasan lurah. Perbezaan ketumpatan yang disebabkan dua faktor itu tadi telah menyebabkan wujudnya pemisah. Faktor yang ketiga adalah kandungan bakteria yang tinggi. Bakteria ini akan melakukan proses penguraian terhadap sedimen-sedimen tadi dan membentuk satu produk yang dikenali sebagai hydrogen sulfide, dan produk inilah yang dikenali sebagai sungai. Fenomena seterusnya, gunung berapi dalam lautan. Merujuk surah At-Tur ayat ke-6, kejadian ini berlaku kerana Allah menyebut tentang masjur. Apa itu masjur? Masjur ialah sesuatu yang didefinisikan sebagai sesuatu yang berada di atas dan dipanaskan di bawah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, baginda juga ada menyebut tentang perkara ini. Antara keadaan berlakunya fenomena gunung berapi dalam laut adalah plat bumi terpisah melalui proses perolakan dan lava gunung berapi daripada bawah memenuhi rekas tersebut. Seterusnya, lava daripada bawah menolak ke atas dan memisahkan plat bumi dan lava dihasilkan berbentuk basalt. Kemudian magma yang berada di bawah kerak bumi akan keluar dengan kuantiti tekanan tinggi ke bahagian permukaan bawah laut yang dibuktikan oleh teori sea floor spreading. Kemudian magma tersebut akan menjadi lapisan batuan dan akan membentuk daratan atau pulau apabila magma tersebut mula menghilang. Berdasarkan perbandingan ini, kita dapat lihat bahawa sains telah berjaya menerangkan dengan lebih jelas berkaitan fenomena laut yang dinyatakan di dalam Al-Quran, iaitu kehadiran sungai dalam laut, dua laut bertemu tapi tidak bercampur, dan kehadiran gunung berapi di dalam laut.
Mestinya, Al-Quran dan sains saling berkait seperti isi dengan kuku kerana saling melengkapi dan saling menyokong antara satu sama lain, berkaitan kepentingan laut, fenomena di dalam laut dan berkaitan laut dalam.